Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan tetap mempertahankan tuntutan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan tidak menerima sebarang rundingan atas tuntutan tertentu demi kebaikan negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, tuntutan terhadap MA63 merupakan hak yang utama kepada rakyat Sarawak. Tegasnya, terdapat beberapa perkara yang dapat diadakan sesi rundingan. Namun, perkara-perkara berkaitan dengan hak tanah dan imigresen tidak boleh dipertikaikan. Dalam pada itu, beliau berkata bahawa Sarawak akan terus makmur dalam kepelbagaian agama, bangsa dan kepercayaan tersendiri. Keduanya, kita nampak bahawa Sarawak terus makmur dalam satu keadaan di mana kepelbagaian budaya dan agama telah dapat menyamarakkan lagi perpaduan yang kukuh di antara berbilang kaum di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sambutan ambang Tahun Baru 2023 di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching pada Sabtu. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata kerajaan kini dalam usaha untuk memperhebatkan lagi pembangunan yang terancang. Tegasnya lagi, pihak kerajaan akan terus komited memfokuskan peningkatan sektor pendidikan untuk semua pelajar. Kita dapat melaksanakan ini kerana kita mempunyai ekonomi yang mantap. Dan Alhamdulillah, Sarawak telah mendapat pendapatan yang lebih daripada yang biasa dalam ekonomi kita yang telah kita bangunkan. Sebab itulah kita dapat menunaikan tanggungjawab kita untuk menyimpankan pendapatan ini melalui dana berdaulat. Dan adalah menjadi harapan rakan-rakan kami dalam GPS untuk menunaikan satu lagi impian supaya pendidikan anak kita akan kita angkatkan lagi bagi anak-anak yang ada di Sarawak ini. Menyentuh berkenaan perkara lain, Premier Sarawak turut mendedahkan bahawa Sarawak akan mengeluarkan sebanyak 100,000 tan hidrogen menjelang 2025. Kita akan mengeluarkan hidrogen insya-Allah. Pada tahun 25 kita akan mengeluarkan 100,000 tan hidrogen dari negeri Sarawak. Ini akan kita bekalkan kepada pembeli kita di luar negara. Dan kita akan sentiasa meningkatkan ekonomi hijau ini. Kita menyahkan juga karbon. Dan kita mempunyai satu pendekatan dalam ekonomi hijau di mana karbon akan kita simpankan di negeri Sarawak yang akan memberikan hasil kepada negeri. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir ke sambutan malam tersebut. Dianggarkan kira-kira 3,500 orang hadir di pekarangan dataran dan stadium perpaduan untuk turut sama memeriahkan sambutan berkenaan. Selain pelbagai persembahan tarian, para pengunjung juga dihiburkan dengan paduan suara dua penyanyi tersohor negara, Dato' Awi dan Dato' Aisyah serta artis tempatan dan alunan muzik instrumen klasik. Sambutan diakhiri dengan kiraan detik dan disertakan dengan percikan bunga api tepat jam 12.30 malam. Laporan seterusnya, Karnival Islamiah yang berlangsung selama 4 hari di Kampung Asajaya Laut Kota Semarahan bertujuan mempamerkan keunikan tersendiri dengan kewujudan gerai-gerai berkanopi berhias. Karnival tersebut merupakan anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Asajaya Laut dengan kerjasama pertubuhan-pertubuhan sekitar kampung itu. Dalam pada itu, majlis perasmian karnival tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang di Masjid Darul Ehsan Kampung Asajaya Laut pada Jumaat. Katanya beliau sangat gembira dengan komitmen daripada semua warga Kampung Asajaya Laut yang bertungkus lumus dalam menjayakan karnival tersebut. Jelasnya lagi, penglibatan golongan belia juga sangat memberangsangkan di mana mereka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan sepanjang karnival. Justru beliau berharap agar program seumpamanya kerap diadakan bagi memupuk semangat perpaduan dan keharmonian hidup bermasyarakat serta dapat dicontohi kawasan kampung yang lain. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang karnival adalah pertandingan azan, pertandingan tilawah, pertandingan futsal dan sebagainya. Di Kabong pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelakar Muhammad Duri hadir memeriahkan sambutan Tahun Baru 2023 di Kampung Hulu Perpat pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau berkata kerjasama penduduk kampung dapat dilihat dengan adanya program sebegini yang menjadi landasan untuk mengukuhkan lagi silaturahim antara penduduk. Jelasnya, aktiviti sebegini dapat diadakan sebagai acara tahunan untuk para penduduk di mana juga merupakan platform untuk penduduk berkomunikasi serta berkongsi maklumat.
Dalam pada itu, beliau turut menghargai kepimpinan penduduk di Kampung Perpat yang berusaha untuk membangunkan kampung itu. Katanya pemimpin di peringkat kampung mempunyai peranan yang penting dalam menyalurkan maklumat berkaitan keperluan penduduk. Dalam majlis sama, Muhammad Duri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM400,000 untuk membina balai raya di Kampung Hilir Perpat. Selain itu, 4 CKKK di kawasan Perpat masing-masing akan diberi RM10,000 untuk menjalankan aktiviti sepanjang tahun. Sementara itu, fenomena banjir telah menjejaskan kehidupan harian masyarakat tempatan di Sarawak, termasuk rumah panjang di kawasan Maludam. Dalam pada itu, Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Soho telah meluangkan masa bersama Barisan Ketua Kaum di Maludam untuk menyampaikan sumbangan kepada penduduk tempatan yang terjejas akibat banjir. Penyampaian sumbangan berupa bakul makanan dan kerusi roda itu dilakukan di Dewan Serbaguna Kampung Maludam, Pusa pada Jumaat di mana para penerima diwakili Ketua Kaum masing-masing. Dayang Nur Azhar berharap agar sumbangan sedemikian dapat meringankan sedikit beban yang dihadapi mangsa-mangsa di mana mereka telah terkandas selama 4 hari di rumah panjang. Sehubungan itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Klinik Kesihatan Maludam, Barisan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, termasuk agensi-agensi lain serta penduduk tempatan yang sentiasa bekerjasama dengan pihak pusat khidmat untuk saling berkongsi maklumat. Selanjutnya, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC telah memulakan agenda transformasi digitalnya yang memberi penekanan kepada perancangan sumber perusahaan ERP, pengkomputeran awan atau cloud computing dan ruang kerja moden. Pihak SEDC berkongsi mengenai perkara tersebut kepada Lembaga Multimedia Sarawak SMA semasa melakukan lawatan kerja ke pejabat SMA di bangunan Yayasan Sarawak Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak dalam satu kenyataan pada Jumaat berkata, pembangunan bakat adalah kunci utama dalam transformasi digital. Dalam hal ini, beliau menegaskan kepentingan untuk SEDC membangunkan bakatnya sendiri untuk kejayaan pelaksanaan ERP dan pengkomputeran awan di tempat kerja. Tambahnya, ia bukan satu tugas yang mudah bagi sesebuah organisasi menjalani transformasi digital, namun ia akan menjadi kunci dalam memastikan organisasi akan mempunyai pertumbuhan yang besar, meningkatkan hasil dan produktiviti di samping membangunkan cara kerja yang lebih sistematik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjawab Fakta, salam UKAS.